Pengguna internet zaman sekarang mungkin tidak pernah lalui rasa teruja masa berebut line telefon rumah semata-mata untuk chat dengan kawan-kawan di MIRC. Yang tak tahan tu bunyi modemnya bukan main kuat dan berbeza sangat daripada sekarang. Bila dah dapat connect tu, boleh layan berjam-jam duduk depan komputer semata-mata nak tunggu kawan-kawan online. Selepas berlalunya zaman itu, giliran Friendster dan MySpace pula mengambil alih. Di sinilah mulanya era sosial media alas baru. Ia memberikan peluang kepada pengguna untuk eratkan hubungan dengan memuat naik profil masing-masing, berkongsi cerita, gambar serta meninggalkan komen pada profil rakan-rakan. Sekarang pula zaman Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Boleh dikatakan kebanyakan orang yang ada smartphone mesti ada salah satu daripada akaun sosial ini. Tapi, pernahkah anda terfikir apakah yang sebenarnya berlaku pada media sosial yang pernah kita gunakan suatu masa dahulu? Teruskan menonton. Pertama, IRC. Yang pernah guna ni memang legend. Bagi yang tak tahu, IRC atau Internet Relay Chat adalah satu platform sosial yang terawal melalui komputer. Ditubuhkan pada 1995, ia dianggap sebagai antara pioneer dalam dunia komunikasi moden bagi tujuan berbual dengan rakan dan saudara dari merata tempat. Di Malaysia, antara channel yang popular adalah #kampung, #mamak dan yang berasaskan umur seperti #18 tahun, #17 tahun dan sebagainya. Namun sekitar lewat 1990-an hingga awal tahun 2000, pengguna sering tertumpu kepada dua cara komunikasi yang lebih up to date, iaitu SMS dan chat secara online, contohnya menerusi Messenger dan Skype. Walaupun jumlah pengguna IRC jatuh merudum dengan munculnya media sosial terkini, sebenarnya sistem IRC masih hidup dan boleh dimuat turun ke komputer dengan features terbaru. Gamers contohnya lebih suka menggunakan IRC untuk berkomunikasi dengan rakan gamers lain kerana memudahkan mereka sambil bermain game di komputer. Namun bagi kebanyakan orang, sistem chat sebegini tidak praktikal untuk dipakai zaman sekarang kerana orang lebih mudah menggunakan apps yang ada di dalam telefon pintar. 2. Friendster. Friendster ialah laman web sosial media yang terawal yang mendapat sambutan hangat pada awal tahun 2000. Platform ini antara yang terawal memperkenalkan kemudahan asas laman sosial seperti post pesanan ke profil kawan, komen dan berkongsi media dan gambar. Antara kekurangan laman web ini ialah Friendster gagal untuk fokus kepada perkongsian sosial antara pengguna. Kalau siapa yang ingat lagi, Friendster tak ada newsfeed seperti Facebook yang muncul beberapa tahun selepas itu. Jadi tak banyak yang boleh dilakukan selain mengupdate profil diri sendiri dan melihat profil rakan-rakan. Oleh itu, Facebook dengan pantas mendapat hati pengguna laman sosial kerana tarikan pada newsfeed yang lebih baik dan dinamik. Pada tahun 2009, Friendster dibeli oleh MOL Global dan diubah suai menjadi platform gaming, namun masih gagal mendapat perhatian daripada segenap pengguna internet. 3. Yahoo dan MSN Messenger. Selepas 20 tahun berkhidmat, Yahoo Messenger baru saja mengumumkan penutupannya pada tahun 2018 kerana tidak dapat bersaing lagi dengan apps pesanan masa kini. Yahoo Messenger juga dikatakan antara laman chat yang terawal untuk digunakan kerana feature seperti stiker animasi yang berdialog dan siapa yang boleh lupakan butang bas yang kita gunakan untuk mengambil perhatian rakan chat. Agak menjengkelkan tapi itulah yang kita rindui. MSN Messenger adalah antara laman chat terawal yang memperkenalkan features unik seperti emoticons dan kemudahan untuk bermain Minesweeper dengan rakan chat. Namun tindakan MSN Messenger atau Windows Live Messenger mengalihkan pengguna kepada aplikasi Skype pada tahun 2014 kurang menjadi apabila WhatsApp juga menawarkan video call dengan lebih mudah dan percuma. 4. MySpace. Pada tahun 2005 hingga 2008, siapa yang tak ada akaun MySpace mungkin dianggap ketinggalan. Ketika ini, MySpace menjadi tumpuan pengguna internet hingga menjadi salah satu laman web yang paling kerap dilayari di dunia pada tahun 2006.
Pada tahun 2007, MySpace dinilai pada harga $12 bilion, namun kini ia sudah pun menjadi kenangan bagi sebahagian besar penggunanya. MySpace pada awalnya memikat hati pengguna kerana mempunyai kemudahan music streaming. Walaupun ramai dah lupa password dan tak pernah ada akaun MySpace, sebenarnya ia masih lagi aktif di kalangan penggemar muzik. Seperti YouTube, MySpace ini ibarat radio yang membolehkan anda mendengar banyak lagu-lagu yang mungkin belum dipopularkan di media mainstream. Bagaimana Facebook, Instagram dan Twitter mendominasi? Aplikasi sosial media yang paling top sekarang ini mestilah Facebook dan Twitter. Kedua-duanya mempunyai cara penggunaan dan sasaran berbeza. Pengguna Twitter lebih kepada yang berusia 18 ke lewat 20-an. Facebook pula mempunyai audiens yang lebih besar daripada remaja hingga keluarga emas. Kedua-duanya mempunyai kekuatan tersendiri dan digunakan untuk mendapatkan berita terkini. Twitter menggunakan pendekatan lebih ringkas dan mempunyai kuasa viral yang kuat, manakala Facebook pula mengeratkan hubungan antara pengguna dengan lebih dekat. Walaupun Twitter tidak mempunyai pengguna sebanyak Facebook, namun ia merupakan platform yang lebih straightforward dan ringkas. Ia juga tidak melirik seperti Facebook. Satu tweet itu pun ada limit patah perkataan. Namun jika dalam bab perniagaan secara online, Facebook dan Instagram adalah pilihan yang terbaik kerana produk lebih mudah dipamerkan kepada pelanggan. Aplikasi Instagram pula tertumpu kepada berkongsi gambar dan video kepada pengikut melalui post dan story. Yang mana anda pernah guna dulu? Memang nostalgia betul bila mengimbau balik kenangan-kenangan masa menggunakan media sosial zaman purba ini dulu. Siap ada yang dapat jodoh dan kekal sampai sekarang. Apa yang boleh diringkaskan, sosial media adalah platform yang pantas berkembang seiring dengan teknologi. Zaman sekarang ini memang banyak lambakan laman sosial media yang mempunyai pengguna tersendiri seperti Pinterest, LinkedIn, Quora, Nigag, WeChat, Telegram dan sebagainya. Yang penting, kita sebagai pengguna perlulah meletakkan borderline dalam bersosial serta menghadkan privasi terhadap akaun masing-masing supaya tidak disalahguna. Sekian, terima kasih.